Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, nama siapa kak? Sharifah Zaleha Dari mana Puan Sharifah Zaleha? dari Pahang, Pahang dekat mana? Kuantan. Kuantan. Apa tujuan akak kat sini? Buat rawatan. Apa masalah Puan? Sakit kepala, urat tegang. Kepala ni tegang-tegang selalu urat tengkang. Kat belakang ke? Belakang ni kepala. Kat tengkuk kan? Lepas tu badan sekarang ni macam rasa banyak benda kena cucuk-cucuk. Jarum gitu lah. Bisa kejap kat paha, kejap kat pinggang. Beralih-beralih lah. Kejap kat rasa kat tangan. Kejap kat sini. Rasa cucuk-cucuk. Lepas malam tak boleh tidur. Tidur sekarang makan ubat Buat tidur? buat tidur. Malam tadi pun tak boleh tidur. Sebab banyak sangat ingatan dalam kepala. Ingatan tu seperti apa ingatan tu? Ingatan tu seperti fikiran tu memutar kepada pasal hutang. Hutang? Memang ada hutang ke? Ada, Ada betul. hutang, tapi ingat pasal hutang. Ada hutang. Ada hutang. Banyak ke hutang? Lepas tu macam rasa tak yakin diri lah. Semangat lah, kurang. Kepala pun memang terlalu tegang lah, sangat-sangat sarak ni. Memang bila nak tidur tu memang tak boleh tidur. Dia otak ni dia macam jalan je. Itu pun makan ubat. Kalau makan ubat pas maghrib, pas isyak baru boleh tidur. Kalau tak makan ubat memang tak dapat tidur. Dia tarik, dia tegang, dia saraf otak ni. Lepas tu cakap macam memanglah kata abang tadi ingat pada bekas suami, ingat pada hutang, macam tak semangat. Diri sendiri ni dah tak semangat. Dengan tak yakin diri. Masa dulu saya orang yang aktif bersukan, aktif bekerja, aktif dapat anugerah. Bila setelah berpisah dengan suami ni rasa macam diri terus Down lah. down. Jadi dah rawat banyak tempat ke? Banyak ke bang? Ada. Abang kandung. Tidur tak boleh tidur. Fikir dia, otak ni sentiasa berfikir je, tapi tak kerti nak menyelesaikan. Sebab masa dulu umur masa dulu 30-an tu saya kahwin dengan suami 18 tahun. Lepas tu nanti Cik Mat tengok pula. Tak apa, cerita yang ringkas-ringkas sekarang, tak cerita pasal kahwin sekarang. Cerita masalah sekarang. Jadi kadang-kadang ada bahasa luar percakapan. Bahasa luar tu maksudnya bahasa apa? Bahasa Siam ke? Gendon ke? Asli ke? Sakai ke? Siang, Thailand, Simeng. Ayat dengan perkataan mulut dengan nak keluar pada otak dia tak seiring, tak selama. Tak sama. Macam itulah. Sekarang umur apa dah? 51. Berpisah berapa tahun dah? 2 tahun. Masa hidup dengan dia tu yalah, nak kata bahagia tu tak adalah juga kebahagiaan macam mana pun. Tapi macam rasa kasih sangat pada dia. Sejak berpisah Sejak berpisah dan masa hidup bersama dengan dia tu, saya terlalu kasih sangat pada dia, macam terlalu sayang pada dia. Saya dah dua kali dia berpisah. Kali pertama tu 2012. Tahun lepas? 2012. Okay. Lepas tu pisah tu rujuk balik. Dia yang minta rujuk. Masa tu dia ada kahwin lain. Tapi saya sabar sebab masa tu anak saya kecil lagi. Lepas tu kali kedua berpisah kerana 2019. Tahun lepas lah.
2 tahun lepas lah. Tapi macam dia memang dari segi nafkah memang dia dah kurang nafkah apa zahir batin semua. Lepas tu banyakkan saya yang menanggung masa akhir-akhir sebelum berpisah. Masa mula saya kahwin tahun 2001, 2012 berpisah sekali, tapi saya bersabar masa dia kahwin dengan perempuan yang 26 tahun. Lepas tu saya masih lagi melayan apa tanggungjawab isteri lah. Membeli makan, saya aktif lagi bawa kereta, kerja semua. Dia masa tu duduk di Dungun. Lepas tu 2017 tu dia pisah dengan yang hak Dungun tu. Lepas tu saya dipisahkan tahun 2019. Maksudnya bulan 1 baru ni dah 2 tahun berpisah. Tapi saya masih kata macam sebut nama dia. Menyesal pisah. Di dalam kepala tu dia Kita rujuk balik. Tak, sebab kalau rujuk pun tak tahulah dia nak tidak, mana dia ekonomi dia dah tak ada. Dia duduk di kampung mamak dia di Jertih. Dia duduk di kampung. Dia tak ada buat kerja apa dah. Dia dah berpencen. Dia tak ada pendapatan lagi. Tadi macam saya sekarang duduk dengan anak. Duduk dengan anak berdua macam rasa tak yakin diri. Keyakinan tu dah hilang. Nak hadapi ujian hidup ni dah memang dah 2 tahun tak ada dia. Duduk kosong je lah. Duduk kosong. Jadi kadang-kadang rasa macam sukar rasa nak terima kenyataan lah. Kenyataan tu. Betul, nak buat apa-apa sekarang dah macam tak semangat. Tak tahu nak buat apa, tak reti. Rasa dulu pun banyak saya buat sendiri, tapi macam lepas pisah ni saya dah tak reti nak buat apa-apa. Masanya balik rumah, rehat-rehat rumah abang, lepas tu balik rumah, kata abang hantar pergi kerja, balik kerja. Lepas tu bila fikir tak kerja kan, tak macam mana, kata hutang masih banyak lagi, duduk 2 beranak. Jadi keyakinan tu terus hilang bila dah tak ada dia. Hati tu masih macam melekat pada dia. Kalau ada orang nak pun rasa macam tak tahulah nak terima tak terima, rasa macam yakin tak yakin nak menerima orang lain walaupun dah 2 tahun. Kerana tu tak letup dalam hati zikir Allah, 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 Allah kan. Tengok saya rasa apa? Lepas debu normal lah. Zikir Allah, 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 Allah dalam hati siapa? Tak ada rasa apa. Otak saya sekarang mencari macam bercelaru lagi tak? Selalu masa tegang orang Sarah. Dekat belakang rasa apa? Masa tegang. Tegang.
Habis. Masih rasa berat lagi. Berat. Berat kat dalam ke kat tengkuk belakang? Dalam. Belakang. Belakang tegang. Rasa berat. Berat lagi. Berat. Berat. Kanan ke kiri? Kat sini. Tak ada rasa apa lagi. Tak ada rasa apa lagi. Kosong. Kalau yang saya nampak tak? Nampak. Apa saya? Tabit Adam. Saya buat tangan dulu, nanti kita balik ke kepala. Mana sakit lagi? Kaki badan? Badan rasa... Cucuk-cucuk lagi, rasa lagi tak? Ada masa dia ada masa ada rasa cucuk-cucuk. Sekarang tak ada lah. Tadi rasa kat belakang. Sekarang lagi belakang? Ada kedak dekat sini, kedak. Tak, sekarang belakang ada lagi. Belakang ada sakit-sakit lagi. Pinggang ada sakit. Pinggang tak sakit. Lutut? Lutut tak sakit. Tapak kaki? Kadang-kadang dia ada tarik juga. Tarik kat mana? Jari-jari? Tarik kat mana? Tarik mana? Jari, kaki ke tangan? Ni sini, rasa sini. Rasa apa? Rasa cucuk-cucuk. Okey, tak tapak tangan ni. Tapak atas tangan. Siapa? Tak ada. Cucuk lagi? Dia ada masa ni. Tabit ada masa cucuk-cucuk. Tapi malam memang tak boleh nak tidur. Dia Rumah kat mana rumah? Rumah anak tidur, rumah anak kan? Rumah saya. Tak tinggal rumah anak ke rumah sendiri? Rumah sendiri. Rumah kat mana? Alamat dia? Alamat rumah dekat Sungai Sak. Nombor 7, lorong 94 Sungai Sak. Bismillah. Bismillah.
Boleh. Okey, yang sini ni orang yang hantar. Jadi dia kata orang hantar ni kita pun tak tahu apa dia. Rumah dah clear. Rumah dah clear. Kadangnya tu time kita tidur malam. Badan dia rasa sakit. Sakit kat mana? Dia banyakkan sakit pada kepala. Lah, mana ni lah? Ni di belakang ni, ditegang. Lepas tu ni ada rasa cucuk-cucuk. Daripada bahu ke atas lah. Sila. Sila. Satu. Tak rasa apa juga. Berat juga lagi. Berat lagi. Berat. Dia potong lah. Potong. Sila. Kenapa? Tak rasa apa juga. Belakang kepala sakit lagi, tegang lagi. Kepala ke bahu? Kepala kak. Bahu tak sama. Ni belakang tengkuk ni Ha. sampai ke kepala ni dia memang tegang. Urat dia tegang. Boleh bang. Tak boleh kak Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Berat juga lagi. Memang berat dia. Tapi memang berat pada saya. Berat. Kepala ke badan? Kepala yang paling berat. Kepala. Bismillah. Tetap ada rasa berat juga lagi. Perasaan ke berat? Berat. Bukan perasaan. Berat kepala. Memang tak boleh tidur. Dia berlegar di kepala. Ha? Saya cek tak ada benda dah dalam kepala. Benda-benda mistik tak ada. Negatif, benda-benda negatif tak ada dah. Ya. Disebabkan air. Bismillah.
Lawat minum Yang dua tu tak rawat apa kan? Yang dua ni tak rawat apa-apa kan? Mungkin ada slip-slip juga Oma nak Ada apa pada saya ni tadi? Badan saya ada terasa Pertama, benda negatif. Kedua, awak ni tekanan perasaan, emosi. Emosi ni ikut sangat apa yang kamu kehilangan suami. Emosi. Sebab pertama, macam awak cakap tadi, nikah umur 18 tahun, kenal dah 20 tahun, nikah bersama. Cerai kali pertama, dah rujuk balik, awak pun dah ada perasaan, tekanan kat situ. Dia dah rujuk, kali kedua pula, lagi tekanan, hancur terus. Itu tekanan dia. Macam awak cakap tadi, saya tanya kan, kalau nak rujuk balik ketiga, awak pun tak tahu sama ada dia nak awak balik ke tidak. Keduanya, awak pun cakap dia dah tak ada pendapatan, macam mana nak sara kamu hidup. Akak kerja tak kerja? kerja. Jadi ibarat dia akak yang tanggung dia pula. Jadi kena minta setuju pada anak-anak pula lah, sama ada nak terima ayah dia balik ke tidak. Itu pun ayah dia juga. Kalau dia balik kembali pun bagi saya, apa salahnya? Kalau akak support dia balik pun, time dia susah, akak susah, dia support. Time dia susah, ni maksud dia akak support. Itu je. Itu pandangan saya lah. Keputusan akak yang buat, bukan saya. Ini pandangan saya. Jadi nak hilangkan akak punya stres, emosi, bersatu balik, dah hilang masalah. Tapi masalahnya dia tu takut dia yang tidak mahu sebab dia tak ada ekonomi lagi. Kan sekat lagi. Masih akak kahwinkan dia, dia yang support akak sebagai seorang isteri. Mungkin akak pun ada support dia. Ini kan rukun rumah tangga, tolong menolong, bantu antara satu sama lain. Soalan kedua dia tadi, sama ada dia suka ke tidak, akak kena sebagai kata orang bekas suami, tak salah telefon berhubung, bertanya, awak tak nak rujuk saya balik ke? Dah tanya. Tapi apa dia jawab? Dia tak ada jawapan apa. Jadi dia senyap saja sebab saya ni sebenarnya dia kahwin ada semua sekali 4 isteri, semua dah lepas. 4 isteri dia. Semua dia dah lepas. Jadi semua masih ada ke dah cerai? Cerai berlaku. Cerai berlaku. Semua dah cerai. Dia tak ada isteri lah. Tak ada. Dah kering gontang lah kira. Tak ada. Jadi akak dah tahu, contohlah ini apa yang akak cakap akak dah tahu dah tak ada isteri. Akak kalau tak nak ada mental torture, rujuk balik, jumpa dia, cakap, abang saya tak boleh hidup tanpa abang, saya nak begini. Apa salah? Tak salah. Tapi kalau dia datang rumah, dia duduk rumah, dia tak ada buat kerja apa, dia duduk saja kat rumah main. Akak kan cakap tadi dia dah pencen, dah tak ada kerja, umur pun dah lebih. Umur dia 65. Kerja company yang lain pun tak nak ambil dia, melainkan kerja guard je, duduk tonggok gitu je. Dia tak ada buat kerja macam tu dia. Jadi soalan saya, akak faham tak? Kalau akak sayang dia, tak nak fikir banyak, tak nak jadi celaru, fikiran akak tak nak melayang, saya fikir aku sayang kau, aku sayang. Tapi akak punya alasan, kalau saya kahwin dengan dia tak ada kerja, dia duduk rumah, apa dia dapat macam mana? Umur dia 60 lebih, bukan 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih. Hantar mana pun kilang pun tak nak. Tapi macam saya sekarang tak yakin diri pada diri saya, tapi tengah banyak nak anak. zikir ingat kepada Allah kan. Sekarang akak main kosong. Sesaat kamu leka, binasalah kamu. Apa maksud ayat Al-Quran tu? Leka tu maksudnya Syaitan masuk goda dalam otak. Syaitan mengasut kamu lah. Buatlah fikir bukan entah apa-apa lah, pokok durian lah, pokok mangga lah, pokok manggis lah. Semua fikir-fikir merepek-repek. Banyak berzikir pada Allah lah. Zikir dalam hati, bukan kat sini, zikir dalam ni. Solat hajat, solat taubat, solat apa-apalah, mohon pada Allah. Lepas tu zikir dalam hati. Bukan sini dalam hati. Apa ayat pun boleh, 3 kul ke 4 kul ke, Al-Fatihah pertama. Lepas tu 3 kul 4 kul, niat baca Yasin, ayat kursi, apa-apalah niat. Supaya tenangkan jiwa akak balik sendiri. Yang boleh mengobati diri akak sendiri. Ini negatif lah tak ada.
Akak kena lawan semangat. Semangat tak ada. Cakap-cakap tadi kan loss. Betul. Saya dah masukkan balik semua. Sekarang akak kena lawan semangat akak sendiri. Okey, kalau tak nak zikir yang lain-lain senang aje. Asyhadullah, baca dalam hati ya. Asyhadullah ilaha illallah wa asyhadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nafas. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nafas. Banyak-banyak. Kalau tanya saya berapa ribu? Saya zikir 10,000 sehari. Dalam masa 7 hari. Dah jadi 70,000 Qul Allahu ahad dalam nur kita, dalam roh kita. Semangat insya-Allah kuat. Kun fayakun pada Allah. Itu baru satu ayat saja. Itu kuatkan semangat. Pulihkan semangat akak. Akak yang pulihkan diri sendiri. Bukan abang, kakak, ipar, dua anak. Tak ada. Akak sendiri. Tak tahu macam mana nak cakap. Nak cakap macam mana lagi. Akak hayal tau. Akak banyak berangan pada suami. Tapi bila suami nak balik, nanti dia tak siap makan, dia tak bekerja, aku nak tanggung dia makan. Akak fikir itu je. Tapi akak sayang dia. Aku tak boleh lupakan dia. Macam abang akak tadi, lebih pada ratus kali cakap. Jadi senang. Pendekkan cerita. Pergi balik suruh abang ke, pergi duduk di meja. Dah, apa all suami akak sendiri. Ada anak kan dengan suami tu kan? Ada seorang. Dah flashback dah habis. Bini pun dah cerai-cerai 3 bulan, dah 3 orang dah tak terlentang dah. Akak masih ada. Nikah balik dah. Jadi tak ada fikir I love you dah ke depan mata dah, I love you dah habis cerita. Tak payah nak fikir aku sayang kau. Akak dah kira ibarat emosi, tension dalam jiwa akak. Itu satu cara je. Kadang-kadang dia keluar cakap macam ada bahasa Siam sikit. Siapa cakap? Saya cakap. Ni tak ada Siam pun. Abang pernah dengar. Ni saya selalu kalau akak tengok ke abang kan tengok YouTube saya. Macam mana? Cakap Siam lah, cakap Cina lah, cakap apa orang asli lah apalah. Tu yang orang meracau. Yang ada dalam badan. Ini tak ada benda. Kadang-kadang memang ada rasa berdebar. Betul, benda-benda nak buat pun rasa lupa. Itu dia kata tadi, kuatkan semangat. Qul Allahu ahad. Sekarang kerja tak kerja? Masih kerja. Kerja apa? Pembantu takbir di pejabat kerajaan. Okey. Bila sebagai pembantu takbir ni bukan banyak bercakap pun. Betul. Mungkin banyak kat komputer. Dalam hati zikir. Lainlah kalau akak cikgu mengajar bercakap, tak boleh berzikir. Ini berzikir dalam hati. Contoh qul Allahu semalam ni dalam dalam qul Allahu semalam ni. Zikir dalam hati. Jangan putus. Ingat nak sembuh, nak kuat, nak semangat. Dah. Ibarat mengobati diri sendiri lebih baik asyik pergi berubat. Sampai bila pun macam ni juga. Akak pergilah satu Malaysia Semenanjung ni. Sama je cerita akak. Pasal apa? Akak sendiri zero dalam ni. Jangan cerita pasal solat 5 waktu Itu perintah Allah. Ini cerita ilmu pula. Dalam ni mana ilmu akak? Ilmu tak ada. Qul Allahu ahad, ilmu yang saya bagi tu very simple. Siapa-siapa pun boleh amalkan. Ilmu yang terbaik. Memang tak tahu apa-apa, tapi memang tak tahu nak buat apa-apa. Ya, akak kena kuatkan semangat. Itu je satu. Itu punca dia. Akak semangat tak ada, loss. Hanyut. Semangat. Ni tak ada apa-apa dah ni. Dah bersih. Cuma akak semangat. Dah ada, dah masukkan balik. Cuma akak tak kuat semangat. Nak kuat semangat, tadilah Qul Allahu ahad. Cuba akak amal dalam hati. Jangan buat lafaz baca dalam hati. Tarik nafas, tahan kalau sampai ulang, tahan nafas, ulang beribu-ribu kali. Tapi yang merasa kecucuk-cucuk kat badan tu kenapa? Dia kejap berubah sini, kejap berubah sini. Itu tadi saya dah tarik keluar. Itu benda negatif. Saya tak nak cakap pasal sihir. Pasal sihir kan kat tanya pula, siapa sihir saya? Lelaki ke bukan? Perempuan ke lelaki? Gemuk ke kurus? Tinggi ke pendek, putih ke hitam, tudung ke tidak, kopiah ke tidak, jubah ke tidak. Cerita ni panjang. Kita semua merawat. Dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi Adam Indonesia, berasal dari Masjid Tanah Melaka. Perubatan saya dinamakan Perubatan Islam Jarak Jauh Sunan Kalijaga.
Jabatan kami, saya kenakan mahal sebanyak RM50. Ianya tidaklah mahal ataupun ini bukan saya cari makan ataupun cari keuntungan. Saya hanya ingin membantu pada mereka di luar sana yang telah disihir ataupun dikenakan ilmu hitam. Dengan mahal RM50 ini saya ingin membantu. Okey, bukan cari makan, bukan cari keuntungan. Di situ kamu harus faham, ya, dengan mahal RM50 tadi saya diserang oleh dukun-dukun ataupun bomo-bomo ilmu hitam. Mungkin juga mereka menyerang keluarga saya. Jika dipikirkan RM50 tadi tidak berbaloi, ya, tapi itu pengorbanan saya terhadap masyarakat di Nusantara ini. Tak kira di mana pun kamu berada, ya, jika kamu sudah puas berobat di sana sini, keluar masuk hospital tidak sembuh-sembuh, dah berpuluh tahun, beribu-ribu habis, beratus-ratus habis, datang jumpa saya. Jika kamu sudah puas pergi berobat, yang ada tidak sanggup untuk berobat kamu, mengatakan, oh, dia tidak larat, akan dia dibunuh oleh bomo ilmu hitam ataupun dukun, datang jumpa saya, insyaAllah. Dengan Allah yang Maha Esa kita dapat mengatasi ilmu hitam, insyaAllah. Perubatan saya sudah hampir 24 tahun ini, ya. Saya telah mengobati orang, alhamdulillah. Ramai yang telah sembuh dan berjaya disembuhkan dengan izin Allah yang Maha Esa, yang berkuasa, ya Allah. Ilmu yang saya ada hanyalah sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu perlukan khidmat saya, hubungi saya 019-216-9911. Juga boleh WhatsApp di nombor yang sama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.